Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita dengan tajuk Hargai Bumi Kita. Okay, untuk topik pasal bahan buangan ni, kita masuk topik kecil baru iaitu Hargai Bumi Kita. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 154. Okay. Hari itu kita belajar tentang jenis-jenis bahan buangan. Kemudian kita boleh kelaskan jenis-jenis bahan buangan ni kepada dua kumpulan iaitu bahan buangan terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham mana yang boleh direpukkan oleh mikroorganisma, mana yang tak boleh direpukkan oleh mikroorganisma. Okey, jom kita lihat topik hargai bumi kita. Okey. Dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung untuk menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Okey. Beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah antara bahan tidak terbiodegradasikan. Ni dia. Beg plastik, kain sintetik. Kain sintetik kalau kita dah belajar dulu tentang apa bahan, okey, sumber asal bahan. Kain sintetik ni daripada petroleum. Okey, contohnya baju hujan ataupun payung ataupun kemah, okey. Tu kain sintetik tu okey. Dan barangan komputer. Apa-apalah bahagian-bahagian komputer tu, okey, kamu tengok ada bahagian plastiknya, bahagian logamnya kan, okey. Tidak terbiodegradasikan dan semakin bertambah penghasilannya di dunia. Kenapa semakin bertambah penghasilannya? Sebab makin ramai manusia yang ingin menggunakannya. Okey. Sambung lagi situ. Okey. Bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Oleh itu kita perlulah menggunakannya secara bijaksana. Itu kita dah tengok dah contoh bahan-bahan yang tahan lebih lama daripada nyawa kita sendiri kan. Okey. Ada sampai 200-300 tahun. Jadi sebab tu kita kena bijak menggunakan barangan ini supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Tengok apa cikgu ni cakap. Mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan secara berhemah? Supaya bahan buangan ini tidak ada banyak yang kekal di permukaan bumi. Tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Kita tengok ni. Carta palang ni. Okey. Carta palang ni kamu kena faham apa ceritanya. Okey. Ini berkaitan dengan penghasilan. Okey, tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barangan-barangan ini. Okey, kita tengok kawan kita cakap apa. Berdasarkan carta palang, bagaimanakah kita dapat menjimatkan tenaga? Okey, nak jimatkan tenaga, jimatkan penggunaan tenaga. Okey, dalam penghasilan bahan-bahan tidak terbiodegradasikan. Okey. Contoh, tin aluminium. Tin air kamu minum tu kan. Okey. Kalau kita tengok itu, tin tu bertahan berpuluh tahun lamanya. Nak hancur. Okey. Jadi macam mana kita nak jimatkan penggunaan tenaga untuk buat sebiji tin. Sebiji tin minuman tu. Okey. Ni ceritanya. Okey, kita tengok sini. Carta palang ni adanya formula ubah di manipulasinya adalah produk. Okey, ada aluminium, kaca dan kertas. Kemudian formula ubah bergerak balasnya jumlah tenaga untuk penghasilan produk. Okey, makin tinggi maksudnya makin banyak jumlah tenaga yang diperlukan. Kemudian ada penunjuk ni pula, warna biru dengan warna hijau. Cuba baca warna biru. Tenaga yang digunakan untuk membuat produk baharu daripada bahan mentah. Maksudnya daripada contoh aluminium tadi kan, daripada biji besi yang baru dapat daripada tanah, nak hasilkan sebiji tin baru. Okey, itu yang warna biru. Yang warna hijau, tenaga yang digunakan untuk membuat produk bahan secara kitar semula. Okey, contoh. Cikgu minum air tin, cikgu buang. Cikgu dah kemek kan, cikgu buang. Hancur dah lah, kemek. Okey. Penguntit sampah, orang-orang yang kutip sampah, ambil tin tu, hantar ke kilang kitar semula, hasilkan tin yang baru. Okey. Jumlah tenaganya yang tunjukkan warna hijau tu. Okey. Itu ceritanya. Apa kaitan biru dengan hijau ni? Kita tengok contoh aluminium. Tengok yang aluminium.
Macam mana jumlah penggunaan tenaga untuk penghasilan aluminium bagi yang warna biru? Kalau buat sebiji yang baru daripada bahan mentah, daripada biji besi, tenaga digunakannya sangat tinggi. Kalau kita semula, tenaga yang digunakannya sangat rendah. Jimat tenaga. Okay. Macam mana pula dengan kaca? Sama juga kaca. Kalau nak buat satu bingkai cermin, okay, bingkai cermin yang baru daripada bahan mentah. Apa bahan tu buat apa kaca? Pasir. Okay, silika pasir. Perlukan jumlah tenaga yang tinggi. Tapi kalau ambil daripada kaca yang dah pecah, kita semula buat cermin baru, kan, dia menggunakan jumlah tenaga yang rendah. Begitu juga dengan kertas. Okay. Ini carta parang ni menunjukkan nak buat sesuatu daripada bahan yang asas ke atau nak gunakan kita semula yang bagus. Kat sini kita dapat tahu kalau kita semula, kita menjimatkan banyak tenaga, kan? Jadi tidak mencemarkan alam sekitar, okay? Itu pentingnya cikgu ni cakap tadi, okay? Nak gunakan bahan tidak terbiodegradasikan dengan berhemat. Apa pentingnya? Pertama ni nak jimatkan tenaga. Okey. Tengok yang kedua. Kalau kita tanya, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar? Tengok apa berlaku. Botol-botol kosong. Tak hancur, tak reput. Okey. Bertahan berlama-lama di persekitaran. Akhirnya mencemarkan alam sekitar. Okey. Kemudian kita tengok sini gambar. Sekejap, kita tengok sini. Sebab dia bersama-sama, kan. Okey. Tengok gambar bandar ni. Okey, kalau kamu tinggal di bandar, kamu biasa tengoklah situasi di sini. Okey. Kamu tengok adanya orang buang. Kamu kena buka dua muka surat sekali, Tengok sekali dua muka surat ni. Tengok ni, ada orang buang sampah dalam sungai. Ini biasa dekat kampung pun mesti ada kadang-kadang yang buang sampah dalam sungai. Okey. Kemudian kamu tengok kilang. Okay, kilang ni nampak tak adanya saliran dia ni terus ke kolam ni, ke sungai ni. Dia buang apa tu? Dia buang sisa toksik. Dia buang sisa buangannya daripada kilang terus masuk ke dalam sungai. Okey. Kita sambung yang bawah ni, gambar bawah. Tengok ni pula. Dekat rumah pangsa apa jadi? Orang buang sampah banyak-banyak, kan. Kemudian apa jadi ni? Longkang ni apa jadi? Longkang tu dah tersumbat. Okey, sebab apa tersumbat? Semua orang banyak-banyak buang sampah dalam longkang. Okey, air mengalir, tolak, berkumpul satu tempat sampai tersumbat. Okey. Kemudian ada pula kawan kita ni datang memancing ikan kat sini. Hoi, air sungai ni bersih ke tidak kita pun tak tahu. Okey. Ni kedai makan sama juga. Okey. Jom kita tengok apa kesan-kesannya ni. Okey. Ni kita mula. Okey ni. Kita tengok yang sebelah ni. Bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Okey, yang pertama. Kalau ni, gambar pertama ni, gambar banjir kilat. Apa itu banjir kilat? Bukannya banjir tu ada peti. Bukan. Itu bukan banjir kilat. Okey, banjir kilat adalah banjir yang berlaku dalam masa yang cepat. Okey, contoh hujan lebat. Okey, dalam masa 1 jam air naik dengan cepat terus banjir. Tapi bila hujan dah berhenti, air tu mula surut dengan cepat. Okey, itu maksudnya banjir kilat. Dia jadi cepat, dia hilang pun cepat. Itu banjir kilat. Kenapa boleh berlaku banjir kilat? Apa sebabnya banjir kilat? Inilah ceritanya tadi. Longkang tersumbat. Gambar yang tadi cikgu tunjuk tu, kan. Okey, longkang tersumbat. Orang buang sampah masuk dalam longkang, berkumpul satu tempat, air tak boleh mengalir, tersumbat. Bila hujan, air naik, jadi banjir kilat. Okey? Udah tengok ni. Yang orang pancing tadi, kan, apa kesan dia? Ikan tercemar dijual di pasar. Alamak. Kita tak tahu air tu bersih ke tidak. Orang yang tangkap ikan pun tak tahu, dia main tangkap saja, kan. Lepas tu jual kat pasar. Lepas tu ikan dimasak oleh manusia. Kamu pula makan. Kamu dapat penyakit. Cirit-birit ke, keracunan makanan ke, kan. Yang berbahayanya ni, apa tu? Sisa toksik daripada kilang ni bahaya. Sebab dia dah masuk dalam sungai. Dia akan mencemarkan
air sungai. Hidupan dalam air ni mungkin dah tercemar. Dia mungkin dah ada bahan kimia dalam badan dia. Jadi bila kamu makan ikan tersebut, boleh mendatangkan penyakit yang macam-macam lah, yang berbahaya. Okey? Mungkin boleh mendatangkan kanser ke kan. Okey? Itu bahayanya. Lepas tu kita tengok sini juga. Oh, ada gambar ni. Gambar pelupusan sampah. Tapak pelupusan sampah berhampiran dengan kawasan rumah. Patutnya tapak pelupusan sampah ni kena tempat yang jauh. Tak boleh dekat dengan kawasan rumah. Apa kesan dia? Kita tengok apa jadi kat atas ni. Tempat pembiakan Aedes. Siapa Aedes ni? Aedes ni adalah nyamuk yang membawa penyakit demam denggi. Demam yang boleh membawa maut. Kenapa jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes? Sebab sampah-sampah itu dikumpulkan, adanya bekas-bekas yang boleh menakung air bila hujan. Jadi, bila bekas-bekas itu menakung air, nyamuk ni suka cari bekas air ataupun tempat takungan air yang bersih. Dia suka air hujan lah, bersih. Jadi, dia akan membiak. Bila dia membiak daripada telur menetas, keluar jentik-jentik, kemudian menjadi nyamuk dewasa, pergi pula kawasan perumahan, dia akan boleh menyebarkan penyakit demam denggi, boleh mendatang maut. Jadi bahaya benda-benda macam ni. Bila pengurusan sampah kita tak betul kan, boleh menyebabkan pelbagai masalah. Masalah bencana alam, masalah penyakit, keracunan makanan. Itu bahayanya. Kita tengok sini, klik info. Sisa toksik ialah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Sisa ini tak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Bahan ini kekal di persekitaran kita. Itu cikgu cakap tadi. Daripada saliran kilang tu, dia buang bahan buangan dia, sisa kimia tu masuk dalam sungai. Bahan tersebut ada dalam sungai, dia takkan hilang. Ikan pula hidup dalam air tu. Ikan tu dah tercemar, kamu tangkap, kamu makan. Kamu dapat bahan kimia tersebut. Badan kita tak boleh terima bahan kimia tu. Kita boleh mendapat penyakit yang teruk. Jadi ini sebabnya kita kena uruskan bahan buangan tidak terbiodegradasikan ini dengan betul. Ini antara kesan-kesannya kenapa kita kena jaga supaya tidak biarkan penggunaan bahan tidak terbiodegradasikan itu secara berlebihan. Jadi cikgu harap korang faham topik kita hari ini tentang hargai bumi kita ini. Macam mana nak uruskan bahan buangan tidak terbiodegradasikan secara berhemah. Kenapa kita kena uruskan bahan ini dengan berhemah? Yang pertama, nak jimatkan tenaga. Yang kedua, nak elakkan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, nak elakkan bencana alam macam banjir kilat ni. Yang keempat, nak elakkan apa? Penyakit. Penyakit berjangkit boleh. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran alam sekitar pun boleh berlaku. Ini punca-puncanya. Ini sebab kita kena jaga, kena kawal penggunaan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Cikgu harap korang faham topik yang kita belajar hari ini. Kita akan sambung lagi kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.